kepada semua. Jadi hari ini kita akan borak pasal dakwah yang bertajuk batas-batas pergaulan antara perempuan dan lelaki. Macam mana kita tahu dalam Islam, menjaga pergaulan antara perempuan dan lelaki ini penting sebab ia akan membawa macam pandangan orang luar kepada kita, terutamanya orang non-Muslim. Sebab dia akan tengok macam mana cara kita berborak antara perempuan dan lelaki. Jadi itu akan bawa pandangan antara positif atau negatif terhadap mereka kepada kita. Dan macam yang kita tahu, menjaga batas pergaulan antara perempuan dan lelaki ni kan dia ada banyak kebaikan. Antaranya jaga, kalau kita menjaga batas ni, kita akan dapat menjaga maruah diri kita juga. Sebab kita boleh terhindar daripada maksiat, fitnah dan macam-macam lagi perlakuan selalunya negatif kalau kita tak reti nak jaga pergaulan ni. Positif tu tak ada kalau kita tak menjaga pergaulan. Okay. Saya rasa tu je. Seterusnya, yang korang rasa apa yang korang boleh sampaikan tentang topik kita ni, batas pergaulan perempuan lelaki? Dalam batas-batas tu kan ada adab. Ya. Banyak adab dia, tapi yang saya boleh tekankan kat sini, dalam batas pergaulan antara perempuan dan lelaki, kita ada adab-adabnya. Antaranya adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan antara perempuan dan lelaki semasa bermuamalah. Seterusnya adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Ini ada dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Serta kita juga harus mematuhi adab sebagai muslimah, iaitu tidak mengeluarkan suara yang terlihat menggoda ataupun seksi. Dalam berpakaian juga, time kita berbincang atau bermuamalah dan lagi tu pakaian kita kena sopan, menutup aurat sebagai wanita muslimah. Antara sebab kita perlu jaga adab pergaulan tu, sebabnya macam tadi kita cakap, untuk mengelakkan timbulnya fitnah. Sebab sekarang ni adalah zaman modernisasi, zaman yang mudah untuk kita mudahnya timbul sesebuah fitnah itu. Selain itu, sebab perlu jaga adab pergaulan ni adalah untuk menjaga nama baik agama kita sendiri, iaitu agama Islam. Kerana kita adalah model, kita adalah image kepada agama kita sendiri. Sebab lainnya, elak perbuatan yang tidak diingini. Kerana kalau kita tidak menjaga batas sesebuah pergaulan itu, macam-macam benda boleh berlaku. Contohnya benda yang kita tidak ingini. Contohnya seperti couple ataupun timbulnya anasi-anasi yang tidak diingini lah. Selain itu, kita perlu jaga adab pergaulan itu untuk menjaga maruah diri dan juga keluarga. Sebabnya kita berada di alam universiti, kadang-kadang ada pelajar tu berjauhan daripada keluarga, daripada orang yang boleh guide kita lah. So kalau bukan diri kita yang jaga, kita tak ada orang lain untuk kita guide kita selain daripada agama kita sendiri, dengan diri sendiri. So ada juga daripada Abu Al-Darda, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempertahankan kehormatan dan maruah saudaranya ketika ketiadaannya, nescaya Allah akan memelihara wajahnya daripada api neraka pada hari kiamat. Itu sahaja. Okay, seterusnya siapa nak bincang lagi pasal topik kita hari ni? Okey, batas-batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan ni yang dibolehkan ada 4. Jenis pergaulan yang pertama ialah darurat. Ia seperti tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Seperti seseorang perempuan bersendirian dalam perjalanan yang mungkin mendedahkan kepada bahaya. Keadaan ini membolehkan seorang lelaki ajnabi bersamanya dengan sekadar untuk membantu dan melindunginya daripada bahaya, tanpa ada tujuan yang lain. Yang kedua adalah keperluan.
Ia dibolehkan sekiranya hajat syar'i seperti yang pertama mengurus harta benda, yang kedua semasa bekerja, yang ketiga semasa menjadi saksi, contoh dia ketika berada di mahkamah. Yang keempat semasa berada di dalam kenderaan awam. Yang ketiga pula apabila kebiasaan adat dalam majlis-majlis ini lebih baik diasingkan antara lelaki dan perempuan ketika makan dan lain-lainnya supaya kita dapat menutup pintu fitnah dan peraturan syariah yang mesti diikuti bagi menghaluskan pergaulan dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti yang pertama menutup pandangan, yang kedua menutup aurat, yang ketiga tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, yang keempat tidak melunak ucapan, yang kelima tidak bersentuhan antara lelaki dan perempuan ajnabi yang sah kahwin, yang terakhir pula ketika belajar. Ada setengah ulama yang berpendapat bahawa lelaki dan perempuan tidak boleh bergaul semasa belajar, tetapi dalam persoalan pergaulan antara lelaki dan perempuan ini semasa belajar sebenarnya tidak ada dalam hadis yang secara langsung menyentuh persoalan ini. Seterusnya, akibat pengabaian ikhtilat antara wanita dan lelaki. Pertama, perzinaan. Islam telah menggariskan tingkah laku membawa kepada perzinaan dan tingkah laku tersebut berlaku kesan daripada pengabaian ikhtilat yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelajar Universiti Selangor itu sendiri, yang mana tidak meletakkan ikhtilat sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Apabila kita tidak menjaga ikhtilat ataupun pergaulan, hati kita akan menjadi keras, rosak dan semakin jauh daripada hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala. Sebaliknya, kita semakin gemar untuk melakukan perkara yang tercela seperti pergaulan bebas. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya ada tak siapa-siapa nak tanya soalan ke Azizlan kepada siapa-siapa ke? Saya nak tanya, Okey. contohlah kita dapat group assignment dengan semua lelaki, kita seorang je perempuan. Macam mana cara untuk jaga ikhtilat atau jaga batas-batas pergaulan? Macam tadi Ainin ada cakap yang ada beberapa perkara yang membolehkan kita untuk bergaul dengan sesama lelaki atau perempuan tu, tapi masih dengan batas. Salah satunya adalah belajar secara keperluan. Jadi belajar itu adalah satu keperluan. Belajar tu juga adalah satu ibadah. So membolehkan kita untuk bergaul, bercakap, tetapi dalam masa yang sama perlulah menjaga batas-batas seperti yang kita bincang tadi. Okey, dah. Seterusnya saya nak tanya kepada Nurizlin. Saya nak tanya, kan sekarang kan era dah makin maju. And then semua kerja-kerja kan memerlukan communication, tak kira perempuan ke lelaki. Saya nak tanya, perlu ke menjaga batas pergaulan antara perempuan dan lelaki zaman sekarang sama-sama? Okey. Kita perlu jaga adab, ianya wajib, sebab untuk mengelakkan yang tadi diutarakan, dibicarakan, mengelakkan fitnah, mengelakkan sesuatu yang tidak elok terjadi. Sebab itu wajib kita jaga adab dan batas. Faham. Terima kasih. Ada apa-apa lagi? Semuanya dah jelas kan? Okey. Itu je daripada kami semua, kita orang. Terima kasih semua untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Dania Maisara binti Zulkarnain. Refleksi yang saya peroleh sepanjang menjalankan tugasan ini adalah kita adalah manusia hamba Allah yang khilaf dan tidak lari daripada melakukan kesilapan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab untuk setiap umat Islam itu untuk saling mengingati antara satu sama lain. Selain itu, sebagai seorang manusia ni, kita ada tugasan harian kita termasuk seorang pelajar itu, dan kadang-kadang tugasan harian itu melibatkan bukan murim. Oleh itu seharusnya kita mengetahui batas-batas pergaulan dan juga saling mengingati antara satu sama lain
akan untuk sentiasa menjaga batas pergaulan itu supaya maruah diri kita terjaga, termasuk juga maruah agama kita sendiri, sebab seorang Islam itu membawa imej agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Saya Nur Maizatul Akmal binti Arsyad. Dakwah yang telah disampaikan adalah bertujuan untuk memberi keterangan yang lebih lanjut mengenai batas-batas pergaulan antara lelaki dan wanita. Oleh itu, pada prinsipnya pergaulan di antara lelaki dan wanita adalah dilarang. Namun, dakwah yang telah dijalankan dapat memberi pengetahuan lebih lanjut tentang keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurah, kemaslahatan, keperluan dan dibolehkan dengan syarat yang terbabit dengan menjaga batas-batas syarak. Yang paling penting ialah keharusan ini tertakluk kepada penjagaan batas-batas pergaulan yang digariskan oleh Islam. Berdasarkan kajian dan temu ramah yang saya dan ahli kumpulan telah jalankan, banyak pengetahuan yang dapat saya perolehi dalam kajian ini tentang adab menjaga batas pergaulan perempuan dan lelaki, terutamanya pada zaman moden ini. Saya dapat lebih memahami dan mempelajari maksud-maksud hadis yang menyatakan tentang batas pergaulan lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, sama ada berkaitan kerja ataupun tidak. Melalui temu bual yang dilakukan bersama pelajar UNICEF, kami dapat bersoal jawab mengenai isu batas pergaulan perempuan dan lelaki di kalangan pelajar khususnya. Selain itu, dapat mengetahui tentang batas-batas pergaulan antara perempuan dan lelaki yang dapat diperhatikan dalam hidup untuk menjadi seorang muslimin yang baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Hassan dengan nombor metrik 4213001641. Refleksi saya adalah seperti yang kita sedia maklum, pergaulan antara lelaki dan perempuan ini memberi impak negatif daripada positif. Melalui pergaulan antara lelaki dan perempuan ini akan menyebabkan individu terjerumus kepada perzinaan. Pergaulan antara lelaki dan perempuan ini tidak akan terjadi jikalau sebuah pihak mengambil berat tentang pergaulan ini daripada berleluasa. Kita seharusnya mencegah pergaulan antara lelaki dan perempuan ini daripada ia terus merosak akhlak remaja. Ibu bapa juga haruslah memainkan peranan penting dalam menunjuk contoh tauladan yang baik kepada anak mereka. Memberi didikan agama yang baik sejak mereka kecil lagi. Bak kata pepatah Melayu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizlin dan berharap bahawa dakwah yang diberikan ini akan memberi kesedaran kepada mahasiswa dan mahasiswi UNICEF tentang pentingnya menjaga ikhtilat dan pergaulan. Melalui pendidikan ataupun dakwah ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Selain itu, saya juga belajar untuk membuat refleksi berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri setiap manusia yang berjaya bangkit dari melawan nafsunya. Lumrah manusia sering melakukan kesilapan, namun yang penting adalah bangkit menjadi individu yang lebih berkualiti setelah menginsafi kekilapan diri, kerana sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Terima kasih.